Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini adalah bab 4 struktur pasaran. Kita tajuk ni akan masuk dalam final soalan esei. So, kita terus pergi struktur pasaran. Kita ada 4. Pertama, pasaran persaingan sempurna. Kedua, pasaran monopoli. Ketiga, pasaran oligopoli. Keempat, pasaran monopolistik. Okey, yang masuk dalam final adalah pasaran persaingan sempurna. So, kita hanya fokus pada pasaran persaingan sempurna. Yang lagi 3 pasaran tu saya akan ajar sekali lalu. Okey? So, macam saya cakap tadi, kita ada 4 jenis pasaran. Pasaran persaingan sempurna, pasaran oligopoli, pasaran bermonopoli dan juga pasaran monopoli. Okey, ini adalah ciri-cirinya. Pasaran persaingan sempurna atau nama singkatan dia PPS, pasaran monopoli, bermonopoli atau monopolistik, pasaran oligopoli dan juga pasaran monopoli. Tengok ciri yang pertama untuk bilangan firma, PPS dia banyak. Monopolistik dia banyak tetapi kurang daripada PPS. Ketiga, oligopoli dia hanya ada beberapa dan monopoli dia ada tunggal. Baik, senang cerita macam ni saya bagi satu analogi yang mudah. Bila kita sebut pasaran persaingan sempurna, saya nak awak bayangkan situasi di pasar basah. Pasar biasa, pasar yang jual ikan, jual sayur Okey, dekat pasar yang jual sayur, dekat pasar basah tu ada apa? Ada ramai orang yang jual kan? Ada ramai orang yang datang beli. Barang yang dijual tu semuanya sama, homogen kita panggil dia sama. Apa maksud sama? Contoh, kalau awak masuk dekat pasar, ada 5 orang peniaga. So 5-5 tu akan jual ikan kembung. Ikan kembung yang dijual tu sama je bentuk dia. Tak adalah dekat A ikan kembung dia bersayap, ikan B ikan kembung dia bertaring. Tak. Maksudnya semua sama. Okey? Itulah saya nak awak bayangkan. Bila saya sebut pasaran persaingan sempurna, awak bayangkan kat pasar. Ada ramai penjual, ada ramai pembeli. Barang yang dijual tu sama. Harga ditentukan oleh pasaran. Keluar masuk sangat senang. Okey? Jadi kita pergi lebih detail So untuk bermonopoli atau monopolistik, okey, kalau macam pasar tadi, dia akan jual ikan longgok. Okey, untuk bermonopoli atau monopolistik ni, barang yang dijual tu sama tapi kita boleh bezakan. Apa maksud dia? Contoh, gula putih kalau kita jual selambak macam tu, dia adalah pasaran persaingan sempurna. Tapi bila awak dah packing dia, dah masukkan dia dalam plastik, dah labelkan dia, dia akan jadi bermonopoli atau monopolistik. Contoh macam gula, kita ada gula Perai, kita ada gula Satu Malaysia, kita ada gula Maidin, kita ada gula Giant. Bila you dah labelkan dia, produk tu, dia terus jadi monopolistik. Okey, yang ketiga oligopoli. Oligopoli tu dia ada beberapa. Okey, contoh saya ambil satu industri, industri automobil. Contoh, kita ada Honda, kita ada Pro2, kita ada Proton, kita ada apa lagi? Nissan dan banyak lagi. Apa beza oligopoli dengan bermonopoli? Untuk oligopoli dia ada beberapa. Monopolistik dia ada banyak tapi kurang daripada PPS. PPS dia sangat banyak. Kadang-kadang kita tak boleh kira cakap ramainya orang jual ni. So dia adalah PPS. Dan last sekali monopoli adalah tunggal. Mono satu. So dia ada tunggal. Boleh faham Okay, so kita pergi go through satu persatu. Okay, ini pasaran persaingan sempurna. Soalan ni masuk dalam final tapi saya tak tahu soalan jenis yang macam mana. Cuma saya diberi hint bahawa pasaran persaingan sempurna masuk dalam final dia soalan esei. So kita akan tengoklah apa keberangkalian soalan tu keluar dalam final. Okey, pertama tengok definisi dia. Tengok dekat skrin masing-masing merupakan pasaran yang mengandungi ramai penjual dan pembeli yang sedang menjual beli satu barang yang homogen pada satu tingkat harga yang ditetapkan oleh pasaran. Homogen. Tak kisahlah sebut apa homogen. Dia adalah barang yang sama. Apa maksud barang yang sama yang saya cakap tadilah? Contoh, ikan kembung kat Negeri Sembilan dengan ikan kembung kat Sabah, Sarawak sama je. Tu maksud dia barang yang sama. Kita tak boleh nak identify dia. Ni daripada mana, tu daripada mana, tak. Sebab dia sama, okey? Okey, ini ciri tadi maksud dia, ni ciri-ciri dia. Ciri yang pertama, ramai penjual dan pembeli. Macam kita cakap tadi, dekat pasar basah ramai orang jual, ramai orang beli. Yang kedua, kebebasan keluar masuk.
Firma yang rugi atau untung kurang normal keluar manakala firma luar bebas masuk merebut untung lebih normal. Okey, saya bagi contoh macam ni. Hmm, Kebebasan keluar masuk contoh awak kalau tempat awak saya tak pasti, tapi kalau tempat saya dekat Sungai Udang ni dia ramai sangat orang jual nasi lemak. Kalau kat jalan tu ada 5, 6, 7 lah makcik-makcik yang jual, dia jual dekat-dekat. So contohlah makcik A hari ni dia tak nak niaga, dia boleh keluar daripada pasaran tu. Dia keluar daripada kampung. So besok dia rasa dia nak masuk, dia boleh masuk. Tu maksudnya kebebasan keluar masuk. Siapa yang rasa diri dia rugi, dia boleh keluar. Siapa yang nak masuk niaga boleh. Itu untung kurang normal. Kejap lagi saya bagi tahu kita ada 3 jenis untung. Nanti kita akan belajar satu persatu. Okey, ciri yang pertama tadi ramai penjual, ramai pembeli. Yang kedua adalah kebebasan keluar masuk. Yang ketiga adalah produk yang homogen. Homogen tu maksud sama. Tidak dibezakan secara fizikal dan psikologi. Bersifat pengganti sempurna, tiada kesetiaan jenama dan tidak perlu bersaing bukan harga. Okey, keempat adalah firma ialah penerima harga. Harga ni ada dua. Satu terima harga, satu lagi pengambil harga. Penerima harga maksudnya harga tu ditentukan oleh pasaran. Ingat tak masa chapter 2 kita tajuk permintaan D dengan S kan? Ingat tak kelut kita yang bersilang tu? Kelut demand bersilang dengan kelut supply, dekat tengah-tengah tu kita kata di situ equilibrium, keseimbangan. Harga yang ditentukan oleh pasar tu adalah harga yang kat tengah-tengah tu. Permintaan punya kelut bersilang dengan penawaran punya kelut, dekat tengah-tengah yang dia bersilang tu itu adalah harga pasaran. Itu dinamakan penerima harga. Contoh saya bagi contoh yang mudah macam ni. Kalau dekat pasar malam, awak nampak orang jual kuih. Ada macam 5 gerai yang jual kuih. Awak tanya makcik ni, dia kata kuih RM5 RM2. Awak pergi dekat kedai B pun sama juga RM5 RM2. Maksudnya harga tu memang dah standard ditetapkan. Harga, dia penerima harga, dia tak boleh buat harga. Contohlah kalau ada 5 peniaga, tiba-tiba seorang tu buat harga rendah. Satu, dia rugi. Kedua, dia macam tak mengikuti syarat pasaran. Pasaran tu ditentukan, harga ditentukan oleh pasaran. Macam mana pasaran tu berfungsi? Kelut permintaan bersilang dengan kelut penawaran, itulah titik tengah-tengah dia. Okey. Ada yang tanya, Miss, apa fungsi titik yang dekat tengah-tengah tu? Permintaan silang dengan penawaran. Titik tu adalah titik harga persetujuan. Maksudnya kita sebagai pembeli, kita sanggup beli harga tu. Penjual sanggup jual pada harga tu. Okey, situ adalah titik persetujuan antara penjual dan pembeli. Okey? Okey, sebelum kita pergi ke konsep untung, saya nak ulang sekali lagi. Untuk pasaran persaingan sempurna, ada 4 ciri-ciri dia, ramai penjual dan pembeli, kebebasan keluar masuk, produk yang homogen dan firma firma ialah penerima harga. Kan saya kata tadi soalan yang masuk dalam final, soalan esei. So mungkin soalan ni masuk dalam final lah. Ada kebarangkalian. Contoh soalan tanya, berikan definisi pasaran persaingan sempurna dan huraikan 4 ciri-ciri. Saya tak kata soalan ni masuk, saya kata soalan ni ada kebarangkalian untuk dia masuk. Okey? So next adalah konsep keuntungan atau revenue. Okey, lepas ni kalau saya sebut revenue tu adalah untung. You jual barang, berapa untung yang you dapat. Kejap lagi kita tengok ada berapa. So kita ada 3 istilah, ada jumlah hasil atau TR, total revenue. TR adalah total revenue, hasil purata adalah average revenue. Ingat hasil tu dalam bahasa Inggeris adalah revenue. Purata dalam bahasa Inggeris adalah average revenue dan hasil sud. Hasil adalah R revenue bahasa Inggeris, sud marginal. Sud bahasa Melayu. Sud bahasa Melayu, M marginal bahasa Inggeris. Okey? Okey, ini adalah keluknya. Okey, ini adalah soalan kedua yang mungkin boleh ditanya dalam final. Saya kata mungkin boleh tanya. Saya tak kata soalan ni sebab saya sendiri tak tahu soalan apa yang masuk. So keseimbangan firma jangka pendek. Okey, ada 3 jenis keuntungan. Untung lebih normal, untung kurang normal. Okey, kita tengok yang pertama. Untung lebih normal ni contoh dia bahasa kampung dia, bahasa pasar dia orang kata untung lah. Untung normal ni kita panggil dia bahasa pasar dia atau bahasa kita lah, kita panggil balik modal.
Berapa kau keluar, itu yang kau dapat. Dan last sekali, untung kurang normal, bahasa pasar dia rugi. Ingat ada soalan tanya, Miss, boleh tak kalau kita buat untung balik modal dengan rugi? Benda tu boleh, tapi sebabkan you dah belajar ekonomi, you tahu istilah dalam ekonomi, apa kata you gunakan istilah tu, okay? Dia bukanlah tak betul, tapi dia macam tak sempurna. Okay? Ingat ada 3, saya ulang sekali lagi. Keuntungan jangka masa pendek ada 3. Untung lebih normal. Ingat lebih, bahasa pasar dia untung lah. Untung normal, bahasa pasar dia balik modal. Yang ketiga, untung kurang normal, bahasa pasar dia rugi. Okay? Okay, ni contoh 1, contoh 2, contoh 3. Cuba baca contoh 1 ni, dia untung ke rugi? Contoh 2, untung ke rugi ke? No, soalan saya pun salah. Okey, baca soalan 1, apakah jenis keuntungan dia? Untung lebih normal, untung kurang normal. Soalan 2 pun sama. Cuba baca. Untung normal, untung lebih normal atau untung kurang normal? Yang ketiga, baca. Apakah jenis keuntungan dia? Untung normal, untung kurang normal ataupun untung lebih normal? Okey? Baca ni nanti komen dekat bawah. Private message saya bagi tahu contoh 1 jenis keuntungan apa, contoh 2 jenis keuntungan apa, contoh 3 jenis keuntungan apa. Okey? Alright. Okey. So macam mana kita nak tahu dia untung ke rugi? Jumlah cost, total cost TC kita tolak dengan jumlah hasil TR. Saya ulang sekali lagi T adalah total, C adalah cost, total cost. T adalah total, R adalah revenue. Miss, revenue tu apa? Revenue tu adalah hasil. So jumlah cost tolak dengan jumlah hasil. Okay? So kalau untung lebih normal, siapa lagi besar? Mestilah revenue, hasil lagi besar daripada cost. Okay, kalau untung normal, siapa besar, siapa kecil? Sama je. Hasil, revenue yang you dapat sama dengan cost yang you dapat. Dan last sekali, untung kurang normal, TRU less than TC. Untung awak kurang daripada cost yang you keluarkan. Okay, contoh cost tu macam mana? Saya bagi contoh macam ni. Saya jual kek. Harga sebiji kek tu RM50. Ingat harga saya jual kek tu RM50. Saya pergi pasar, belilah tepung, telur semua RM40. So berapa untung saya? Ya, RM10. Jumlah hasil yang saya jual tu RM50, tolak dengan kos. Kos beli tepung, kos beli telur RM40. So 50 tolak 40 dapat dengan 10. So saya punya situasi tu adalah untung lebih normal. Okay? Okay, ini adalah grafnya. Soalan final pernah ditanya macam ni. Dia tanya berikan 3 jenis keuntungan. So you jawablah untung lebih normal, untung kurang normal dan untung normal. Okay, saya ajar awak baca keluk ni macam mana. Tengok baik-baik keluk ni. Okay, tengok keluk warna kuning. Ambil belakang ni, AR. A tu average lah, R revenue. So tengok keluk warna biru. A average, C cost. Ingat ni cost, biru cost, kuning revenue, hasil. Okey. Untung lebih normal maksudnya siapa lagi besar? TR ke TC? Ya, untung lebih normal, yang lebih besar adalah TR, R. Okey, kalau dalam ni tak ada T, janganlah risau. Tapi dari A kan, T dengan A kan sepupu, jangan risau. Yang penting belakang tu. C cost, R revenue. Okey? So, okay, kita tengok. Kuning dengan biru. Yang merah ni you abaikan. Yang merah tu dia saja je nak tengok you faham ke tidak. Okay? So, abaikan dulu. Tengok yang biru, tengok yang kuning. Siapa atas, siapa bawah. Yang kuning ni, okay, ada soalan tanya. Miss, yang kuning ni nak tengok mana sebab dia kan bentuk senyum. Okay, senang je. Yang kuning, yang biru ni, awak tengok dekat mangkuk paling bawah dia ni. Okay, dekat sini kan? Kuning ke atas. Okey, siapa lagi besar? Biru ke kuning? Siapa lagi tinggi? Kuning kan? So kuning tu R, revenue. Maksudnya revenue lagi besar daripada cost. Hasil jualan dia yang kuning ni lagi besar daripada cost yang dia keluarkan. Okey, so sini adalah untung dia. Untung lebih normal. Okey.
Tak faham? Tak apa. Tengok yang sebelah ni. Untung kurang normal. Ingat, untung kurang normal bahasa pasar dia adalah rugi. Okey. Sekali lagi, tengok keluk kuning ni, revenue, hasil. Merah ni abaikan. Kuning, hasil, revenue. Biru, cost. Okey, sekarang ni, sekali lagi, yang biru ni tengok mangkuk dia. Okey. Biru dengan kuning, siapa lagi besar? C lah kan? Sebab C tu berada di atas. So maksudnya cost lebih besar daripada hasil. Sebab tu dia kata untung kurang normal. Ingat untung kurang normal adalah rugi. So bila cost awak lagi besar daripada hasil, dia adalah rugi. Okay, boleh dah nampak Okay, last one. Untung normal, bahasa pasar dia balik modal. Sama juga, tengok yang warna kuning. Merah ni abaikan. Tengok kuning, tengok biru. Kuning revenue, biru cost. So revenue equal cost di kat tengah-tengah kan. So dia untung normal. Untung normal sekali lagi adalah balik modal. Apa maksud balik modal Miss? Contoh, cost yang you keluarkan, contoh tadi cost yang saya keluarkan untuk menghasilkan sebiji kek adalah RM40. So saya jual 50, orang tak nak beli. So saya terpaksa turunkan harga. Saya turunkan harga menjadi RM40. So orang pun beli. Cost saya 40, revenue saya atau hasil yang orang beli tadi 40. So 40 tolak 40 dapatlah kosong. Saya dapat untung ke saya dapat rugi? Saya tak dapat apa-apa. Saya cuma dapat penat saja. Okay? Saya ulang sekali lagi, senang je. Kalau dalam soalan suruh you lukis keluk ni, you lukis 3 keluk. Mula-mula lukis keluk AC, ingat tak yang saya cerita? Oh, AC tu bentuknya senyum. Senyum dekat atas. Itu secara generalnya. So sekarang kita pergi lebih spesifik. So kalau dia senyum dekat bawah, dia adalah rugi. Bawah daripada kuning. Okey, mula-mula lukis pasti tegak, lukis masih melintang. Pasti tegak, pasti melintang, pasti tegak, pasti melintang. Kemudian lukis satu garisan kuning. Straight. Kuning, lukis kuning, lukis kuning. Kemudian buat apa? Okey, tulis bawah dia, untung lebih normal. Untung lebih normal, revenue mesti lagi tinggi daripada cost. So buat senyum. Senyum ni, mangkuk dia ni mesti bawah daripada biru. Okey, kalau untung kurang normal, dia terapung. Ingat macam tu je. Kalau dia rugi, dia terapung. So kalau dia balik modal, untung normal, dia intersect, dia bersentuh. Mangkuk dekat bawah, mangkuk terapung, mangkuk sentuh. Itu saja. Lepas settle dua ni, buatlah satu garis merah ni MC. MC ni dia saja. Dia bukanlah dia saja. Maksudnya, bila you faham nak buat keluk tu macam mana, you dah tak risau. Dulu saya ambil ekonomi ni form 6. Saya tak faham macam mana boleh jadi keluk macam ni. So bila saya dah belajar lama baru saya tahu, oh rupanya kita kena faham dulu bentuk asal dia macam mana. Lepas tu baru kita masukkan. Dia tak ada apa-apa pun. Dulu saya macam awak lah. Takutlah Miss dia bersilang. Takutlah. Jangan takut. Buat je. Kita yakin apa yang kita belajar tu betul, kita buat. Okay? Okay, ni kebaikan pasangan-pasangan sempurna. Apa baik dia. Ni kelemahan pasangan sempurna. Okay, ni yang kedua monopoli. Monopoli, dia sebenarnya buat 7 Monopoli ni, dia satu je pasaran. Contoh macam dekat Malaysia, hanya ada satu je. Apa yang satu kat Malaysia? Contoh saya ambil TNB, Tenaga Nasional Berhad. TNB adalah satu-satunya syarikat yang berada di Malaysia yang supply elektrik. Ada tak syarikat lain yang supply elektrik? Tak ada. So bila tak ada, dia adalah monopoli. So yang belakang ni, ciri-ciri ni boleh baca sendiri. Nampak Dia kata firma tunggal, dia satu je. Keluaran tidak mempunyai pengganti hampir, contoh elektrik kan. Ada tak elektrik lagi kat sini selain daripada tenaga solar? You pakai solar boleh tapi mahal lah kan. You nak letak kat bumbung. Ataupun you nak pakai kincir angin, pulang pada you. Tapi pada saya, yang paling senang elektrik. Kita tekan je satu switch, terus sejuk, terus terang dan tu. Pengganti hampir. Apa maksud pengganti hampir? Barang yang hampir samalah. Okay? Yang ketiga, periklanan tak penting. Buat apa nak iklan? Dia satu-satunya ada kan. So nak tak nak, orang tetap guna dia. Dan keempat adalah tiada kebebasan. Tiada kebebasan maksudnya orang luar tak boleh nak masuk. Contoh, you ada duit. You nak buat satu syarikat yang ala-ala TNB, nak supply elektrik ke seluruh rakyat Malaysia kan. Ambitious, bercita-cita tinggi. Tak ada masalah. Tapi bila you nak masuk, you tak boleh masuk sebab ada halangan. Halangan daripada pihak kerajaan sendiri. Dia ada banyak lah. Okay. Ini keluk permintaan monopoli.
Okey, ada dalam topik monopoli ada diskriminasi harga, darjah pertama, darjah kedua, darjah ketiga ni boleh baca sendiri untuk general knowledge je. Okey, faktor penghalang kemasukan firman baru. Ni yang macam tadilah yang saya kata tadi. Ciri nombor 3. Ciri nombor 4 tiada kebebasan sebab apa? Inilah dia faktor-faktor. Kenapa tak boleh nak masuk dalam, kenapa tak boleh bersaing dengan TNB? Kau orang kata, alah TNB seorang-seorang bolehlah dia survive. Cuba ada company lain. Tak, ada sebab dia. Contoh, ada government akan lindung segi undang-undang, modal yang besar, teknologi yang besar, memberikan sumber pergabungan firma. Okey? Okey, last adalah satu pasaran oligopoli. Oligopoli tu yang macam saya cakap tadi, dia ada beberapa. First, contoh yang saya bagi tadi, contoh automobil, kereta kan. Contoh lain macam rokok. Kita ada Dahil, kita ada Suria, kita ada itu je lah kot saya tahu. Gudang garam dan whatever lah kan. Ada yang tanya, Miss, habis tu rokok-rokok tu banyak. Betul, rokok tu banyak tapi dia punya modal sangat besar. Contoh lain macam penerbangan, airline. Kita ada MAS, kita ada Malindo, kita ada Air Asia, kita ada Firefly dan sebagainya. Dulu ingat tak satu kes yang ada sepasang suami isteri ni, dia nak buat kapal terbang airline, Rani Airway, warna hijau. Saya tak ingat tapi dia tak boleh nak survive. Dia punya gaji stewardess tak bayar, gaji pilot tak bayar, ada masalah kapal, pilot tak nak terbang sebab pilot kata kapal keadaan dia tak memuaskan. Banyaklah isu-isu dia. Tu yang maksudnya oligopoli. You nak masuk boleh tapi make sure you punya modal besar. Okay? Ni satu lagi syarikat telco, ada Digi, Maxis, Celcom, U-Mobile, OneRate, Unify dan sebagainya. Zaman saya dulu, masa saya remaja bercawak, ada 3 je. Ada Maxis, ada Celcom, ada Digi. So dia bersaing bertiga tu. Tapi sekarang ni sangat banyak. So you kena boleh buat pilihan Ciri-ciri oligopoli ni boleh baca sendiri. Nanti saya upload notan ni dalam Google Classroom. Boleh baca sendiri. Okay. Kincaid curve. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan tak nak tanya? Memanglah tak ada, ni video Miss ni. Okey, tak apa, Miss ulang sekali lagi. Soalan ni masuk dalam final adalah soalan pasaran pasangan sempurna. Ada 2 je kemungkinan, sama ada dia akan tanya definisi dan juga ciri-ciri pasaran pasangan sempurna. Yang kedua dia akan tanya jenis keuntungan. Kita ada 3 tadi untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal. Kalau dia minta jenis keuntungan, you draw sekali dengan keluk yang ada 3 tadi, curve tadi You draw satu, you explain lah. Untuk lebih normal, bila TR lebih daripada TC. Keluknya macam tu, explain, okay? Okay, tugasannya lepas tengok video saya ni, saya nak dekat Google Classroom kejap lagi. You komen dekat private comment dekat saya. You jawab soalan ni tadi. Soalan 1. Berapakah keuntungan? Macam mana you tahu dia untung ke rugi? Tulis jenis keuntungan dia. Ada 3 tadi kan? Untung normal ke, lebih normal ke, untung kurang normal. Soalan 2 ni pun sama. Baca, lepas tu tulis. Kira berapa keuntungan dia, apa jenis keuntungan dia. Dan soalan ketiga pun sama. Baca, berapa keuntungan dia, apa jenis keuntungan dia. Okey? Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup. Jangan tanya saya personal. Okey, bye semua. Assalamualaikum.